Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan fiqh muyassar, fiqh kitab sunnah, fiqh ringkas di wasku Quran dan sunnah. Dan kita masih dalam kitab solah, dan kali tadi kita bincangkan hari itu, kita kata kita dalam solat ahli a'dzar, orang yang punya keuzuran, yang solat mereka mempunyai pelaksanaan, cara pelaksanaan atau jumlah yang berbeza dengan orang yang tidak ada keuzuran berkenaan. Yang terakhir kita bincangkan itu, kita bincangkan berkenaan dengan penetapan solat yang boleh padanya qasar. Kita kata bahawa dia punya solat yang boleh qasar itu adalah solat yang empat, dan juga itu solat zuhur, asar dan isyak. Kita akan diqasarkan solat subuh, tidak juga solat maghrib. Secara ijma', ikut kepada ayat Quran sahaja, maka orang tu mungkin akan qasarkan solat maghrib dan juga subuh. Sebab dalam ayat surah An-Nisa yang membolehkan untuk qasar tu, dia tak sebut pun solat apa. So basically kalau kita kata 4 jadi 2 jadi 1. Ikut logik dia lah kan. Tapi dalam surah An-Nisa 101 tak sebut, tapi kita tahu bahawa berdasarkan pada ijma' para sahabat Nabi SAW, daripada turun-temurun mereka, tidak ada mereka mengqasarkan solat subuh maupun solat maghrib. Okay, kemudian kita bincangkan berkenaan dengan batasan safar yang diqasarkan solat padanya. Yang kita kata bahawa ia adalah apa yang disebutkan berdasar pada hadis Nabi SAW. Kita cuma jumpa Nabi SAW sebutkan tentang solat yang musafir tu. Jarak musafir tu Nabi cuma sebut sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Nabi tak sebutkan dia punya jarak. Dan para ulama mengkadarkan, bila kita sebut yang orang Melayu kita sering sebut 2 marhalah tu adalah, dia tak tahu sebenarnya 2 marhalah tu adalah 2 trip, yang mana seekor unta akan berjalan sehari semalam 2 trip, 1 trip siang, 1 trip malam. Tapi oleh kerana batasan dia tak ada kan, apa batasan dia, kita jumpa satu je, iaitu daripada perbuatan Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, yang mereka berdua akan qasar salat dan juga berbuka puasa pada jarak 4 barid ataupun 16 farsah ataupun 48 batu. Itu basic dia, kita pegang. Kemudian bentuk musafir itu yang harus saja. Musafir yang maksiat tidak dibenarkan. Baik. Okey, persoalan keempat ni masuk persoalan keempat. Dia kata hal yuqassiru man nawa al-iqamata. Adakah mengqasarkan salat, mengqasarkan salat atau yaksuru qasir atau yaksuru, adakah mengqasarkan sesiapa yang berniat untuk iqamah? Ini yang sering menjadi tajuk bagi orang yang macam kita kata Malaysia ni dia ada satu fahaman lain, pelik dia adalah, kalau kita sampai destinasi, tak kira kita nak tinggal berapa lama pun kat tempat berkenaan, kita ada 3 hari. 3 hari boleh jamak qasar. Selama mana kita sampai, walaupun nak tinggal di tempat tu stay 2 tahun, macam orang delegasi kedutaan Malaysia sebagainya kan, duduk luar negara, atau pelajar yang nak pergi belajar medik, dia tahu dia akan tinggal 7 tahun kat sana at least. Ke pelajar yang ambil baccalaureate biasa 4 tahun at least kan. Jadi diorang tahu jumlah berapa lama dia akan tinggal. Hatta orang yang pergi kerja pun dia tahu juga dia akan bekerja berapa lama. So basically bila sampai tu, sepatutnya hari pertama dia sampai itu hari safar. Masih lagi tempat yang dia datang tadi bukan tempat dia dia panggil. Okey, jadi bila sampai situ, hari safar ni, hari perjalanan datang dan perjalanan balik, memang orang tu boleh jamak dan qasar pada hari journey, hari perjalanan dia. Adapun hari stay tu lepas tu,
Kemudian esok, lusa, tulat dan seterusnya. Soalan dia, berapa lama anda berniat untuk tinggal di tempat berkenaan? Itu soalan yang perlu tanya. Yang kadang orang tu tinggal balik kampung seminggu, lepas tu kemudian betul lah dia dah berhijrah ke Kuala Lumpur. Dia boleh niatkan diri dia macam Nabi SAW, walaupun berasal daripada Mekah, tapi bila baginda SAW balik ke Mekah, baginda tidak solat penuh. Baginda solat sebagai seorang yang musafir. Bahkan Nabi SAW dahulu memang bila ada riwayat yang datang, Nabi sebut kan Nabi kata pada orang ramai, atimu nahnu kaumun safar, kami ni kaum yang musafir. Nabi jadi imam, tapi Nabi terang pada orang ramai dia solat, tapi dia solat 2 je. Orang lain yang mana penduduk Mekah solat 4. Siapa yang tak masuk dalam jumlah orang-orang yang musafir, maka dia solat 4. Nabi sendiri solat 2. Sentiasa walaupun Nabi berasal kan ikutkan keluarga baginda masih ada di Mekah. Kan bahkan rumah yang Nabi tumpang ketika Fatul Makkah, Ummu Hani punya rumah adik-beradik kepada Ali bin Abi Talib, Ummu Hani bin Abi Talib. So Nabi tumpang rumah dia. So basically saudara mara ada, tapi tidak dikira dia sebagai orang tempat berkenaan. Ini lebih baik kalau dia kata kita dah buat keputusan berkenaan dengan bayar sekali khairat kematian kat surau. Memang nak mati kawasan tu lah. Macam kita bayar khairat kematian tu, maksud dia kalau mati orang sini tanam uruskan saya macam tu, tak payah hantar balik kampung. Itu basic yang kena faham. So basically kalau anda kata macam tu, memang kita datang ke balik kampung rumah kita memang tak ada masalah, memang kita berjamak kasar. Cuma tajuk dia berapa lama anda nak tinggal. Yang ini sering orang tak pernah soal, tak pernah tanya betul-betul. Sebab kalau seorang tu nak tinggal lebih 4 hari, mana boleh lebih 4 hari, 5 hari ke stay satu tempat, atau extend sampai 2 tahun atau 5 tahun dia bertugas, macam cikgu-cikgu yang daripada Semenanjung pergi bertugas di Sabah Sarawak, kan dah tahu dah kan awak akan bertugas sana selama beberapa tahun. So awak sampai sana, awak tahu dah, dan bahkan dekat sana dah siapkan cari rumah sewa dan sebagainya kan. Maka anda hari berikutnya tu hari anda dah jadi orang bermukim sebenarnya. Sampailah 2 tahun akan datang. Betul. Tapi bila hari kata nak balik kan, besok nak balik ke Semenanjung for good, maka hari itu tempat anda tinggal tu anda boleh solat dah jamak qasar, hatta di rumah. Di rumah tempat anda sewa tu boleh dah siap nak balik. Solat di situ siap-siap. Dia pasal tempat kita iqamah dengan tempat istitan lain. Dan kita terang sikit kan, kita kata orang mustautin ni orang yang macam kita sekarang ni beli rumah tanah sebagainya, memang kita tinggal di sini. Adapun orang yang iqamah ni macam pelajar duduk asrama lah. Kan bila balik ke asrama, katakanlah di Unimap ke USM ke dan sebagainya kan, dia daripada Kuala Lumpur atau pergi ke UTM Skudai ke. So, jadi bila dia tinggal sana, dia sana tempat dia mukim, sini tempat dia mustautin. Tempat bermukim tadi dia tak boleh lah jamak qasar. Sebab tu para sahabat Nabi bila mengajarkan Islam sampai kampung-kampung, dia datang ke situ, kalau dia bantai jamak qasar, orang kampung tu nak tahu macam mana ibadat yang penuh. Faham tak? Dia duduk situ nak mengajarkan Islam. Dia tahu dia akan tinggal sini beberapa bulan. Maka ketika duduk situ dia akan jamak dan qasar. Dia akan hilang status sebagai seorang musafir, dia jadi orang mukim. Dia tinggalkan jamak qasar. Itu basic dia. Adapun orang Malaysia yang buat style sampai-sampai tu destinasi 3 hari boleh jamak qasar, tak ada dalil. Only dalil yang mungkin dia orang rujuk adalah berkenaan larangan Nabi SAW untuk orang yang tunaikan waktu umrah qada. Nabi kata janganlah seorang tu tinggal Mekah lebih 3 hari. So jadi diorang pun anggap mana 3 hari tu masih lagi boleh, dia kata. Sedangkan Nabi tak benarkan mereka sebab tak nak mereka nanti duduk situ lepak-lepak dan sebagainya, jadi cinta balik ke Mekah, tak nak balik ke Madinah. So Nabi SAW tak benarkan mereka. Bahkan ketika waktu tersebut Mekah masih lagi dalam jajahan atau kuasa orang kafir. So Nabi nak mereka pindah ke Madinah untuk bersama dengan tempat di mana umat Islam bersama-sama. So basically Nabi larang mereka jangan tinggal lebih 3 hari. So Allah Alam dari situ kot ada fahaman yang timbul, orang faham maksudnya kalau kita sampai destinasi, kita bahkan dah mukim kat situ, dia kata boleh 3 hari mukim. Mukim sini kat asrama pun kadang ada budak-budak yang tu pergi balik asrama, aku ada 3 hari. Dia kata aku ada 3 hari, dia kata ini masalah lah. Ini bagi orang yang tak belajar betul, dia akan keluar ayat macam ni. Adapun dari segi masalah asas dia, kita jadi mukim mengapa? Jadi tinggal 4 hari ke atas dan kita jadi seorang yang mukim. Kita nak tinggal di tempat berkenaan, mana 2 tahun, mana setahun, kan 3 bulan, 4 bulan. Minimum dia 4 hari. Lebih 4 hari, 5 hari lah. Lebih 4 hari, maka dia menjadi seorang yang mukim. Itu yang betul.
Yang sering orang Malaysia kita buat ni pelik kan. Balik kampung dia 3 hari dia bantai jamak qasar kan. Lepas tu dia tak tahu jugalah berkenaan dengan pelepasan. Kalau dia kata dia, contoh macam dia balik kampung dia Kota Baru kan. Tapi kemudian dia gerak-gerak keluar, pergi ke Pengala Kubur lah, pergi Rantau Panjang lah, besok keluar pergi sekian-sekian. Dia keluar-keluar tadi menyebabkan dia masih lagi tak hilang taraf sebagai seorang yang musafir. Macam mana perbuatan Nabi SAW ketika mana di Mekah, 10 hari baginda tinggal di Mekah, dan baginda move around kan, sampai masuk Mekah 4 dari bulan 4 Zulhijjah. Kemudian Nabi 4, 5, 6, 7, 8 Nabi keluar ke Mina. Jarak tak jauh pun, 6.5 kilo je. Kemudian daripada Mina, Nabi gerak pula ke Arafah, 10 kilo. Kemudian daripada Arafah, patah balik ke Muzdalifah petang tu kan, lepas maghrib, patah balik ke Muzdalifah, 6 kilo lebih kurang. Lepas tu daripada Muzdalifah balik ke Mina balik dalam 3 kilo lebih kurang. Lepas tu nanti balik pula ke Mekah. Jadi move around tu kan, dalam masa 10 hari Nabi berada di Mekah tu, itu membolehkan anda, kalau kata anda seorang yang musafir katakanlah kat London ke, kemudian pergi London, pergi sini ke, keluar, pergi masuk, pergi keluar kan, maka anda berkekalan boleh jamak dan qasar selama tempoh tersebut. Berapa lama pun anda berada macam tu. Ini bukan orang teragak-agak Ini orang bukan tiket tak boleh jalan, bas tersangkut, bukan. Ini orang yang memang tahu berapa lama dia akan tinggal, dan dia tahu dia buat perancangan. Lepas tu saya kadang-kadang berkali-kali saya kata, kalau nak keluar rumah, pada isi saya lah, kita nak pergi mana hari ni, kita rancang siap-siap. Kadang orang perempuan lain sikit, dia macam pergi sini, cuba pergi sana. Cuba pergi sana. Allah. Tapi kadang-kadang ada lah separuh macam tu. Bukan. Maknanya tu ada setengah para ulama kata dia dapatlah taraf bila melepasi jarak dia. Kalau jarak keluar tu sampai kepada jarak lebih kan. So basically dia memang tahulah dia solat Zuhur hari ni memang dah jadi seorang musafir daripada mula. Kalau tak tahu, dia kena solat penuh dulu. Tiba-tiba dah sampai kat Tanjung Karang, cukup lah. Tak ada dah, tak boleh patah balik. Boleh je kita solat balik, boleh tak? Tak boleh kan. Maksudnya kalau anda dah rancang siap-siap, memang anda boleh susun atur kemudahan tadi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ia adalah sedekah, Allah sedekahkan, terimalah sedekah Allah. Itu balik pada asal Baik. Okey, dia kata persoalan keempat, adakah yaqsiru man nawa al-iqamata? Adakah memendekkan solat siapa yang berniat untuk iqamah? Man nawa al-iqamata yahtaju ila tafsilin. Siapa yang berniat untuk iqamah maka perlukan kepada perincian. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan perkara itu, annahu innawal iqamatal mutlaqata lam yaqsur. Okey, kalau dia kata dia niat iqamah ni mutlak, dia tak sebut jumlah berapa, dia cuma kata nak iqamah je, nak tinggal je kat sini. Kata berapa lama? Tak ada tentu batasan. Nanti bab berkenaan Ibnu Umar 6 bulan tu saya terangkan. Sebab ada orang kata, tapi Ustaz, Ibnu Umar dia jamak qasar kan? Solat qasar dan jamak ketika mana penaklukan Armenia Azerbaijan selama 6 bulan. Nanti kita terangkan apa masalah yang timbul kat situ menyebabkan seorang yang pergi berperang boleh jamak dan qasar selagi tak sampai destinasi. Nanti kita bincangkan. Baik. Okey, kenapa? Lin'idami sababil mubihi al-mubihi lil qasri fi haqqihi. Kerana dah hilang bagi orang nak iqamah, dah hilang sebab membolehkan untuk qasar bagi hak dirinya. Hak dirinya untuk qasar dah hilang sebab dia dah niat untuk menetap. Iqamah tu pasal kita kata balik pada asal, ini pasal kes solat kita jamak atau qasar tadi berdasar kepada masalah kita seorang musafir. Rupanya baru ni yang video kita punya kelas minggu lepas 2 minggu lepas orang kecoh tak puas hati. ada orang send kat saya, mana kawan-kawan saya budak Yaman akan send kat saya balik. Dia terang, dia share pada saya sendiri takkan buka. Bila orang lepas ngajar saya tutup. Kalau nak tanya soalan datang kelas. Tapi kalau dia kata nak sengok saya check balik komen dan sebagainya, tak ada hal, tak ada kerja lain. Nak datang kelas. Kadang-kadang orang yang keyboard warrior ni kan cakap macam-macam, katalah orang jahil lah tapi datang kelas tak nak. Belajar tak mau kan. Dia sibuk gulik-gulik tengok cerita kartun. Apa kan. jadi dia tak puas hati. Tak tahu saya tahu apa dia tak puas hati, apa sebab entah. Dia kata bila saya kata Ibnu Qayyim bagi rujukan masalah penjelasan cara kita kata faham Islam adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Dia kata Ibnu Qayyim kan kurun ke-8, apa benda kaitan dengan dia? Sebab cara fahaman tu betul. Itu yang kalau kita rujuk salafus soleh, itu cara mereka faham dalil. Mereka tak terima jumpa hadis dia terus ini ada hadis. Ayat ada hadis ni, jaga-jaga sikit. Walaupun sahih hadis tersebut, awak kena faham, kena tengok sahabat. Jika tidak nanti anda akan gagal dalam beramal. Itu basic lah.
Yang tak puas hati pun dia tak tahu. Tapi dia, saya macam apa hal ni kan. Dia macam tu. Yang dekat Al-Khadim pun ada. Tapi video lain pula, tajuk lain. Dia oranglah potong soal jawab lepas kelas. Orang tak datang kelas pun. Apa yang saya bentangkan tajuk itu fake doa dan zikir. Tapi dia bantai pergi tajuk apa? Zikir terbang. Dekat 1 juta ada kot orang komen. Itulah. Wallahualam kan. Siapa tak puas hati datang jumpa kan. Bukan bantai itu. Boleh je nak bantai tapi masalah. Baik. Okey, baik. Jadi masa dia macam dekat sini kan. Okay, dia kata apa? Dia kata demikian juga. Dia kata itu kalau orang yang niat mutlak, dia nak kata nak menetap kat sini. Macam nak cuba-cuba nasib, cari rezeki. Datang mengembara sampai ke tempat sekian, tengoklah tak tahu bila, berapa lama. Tapi mungkinlah tengok nak cek kerja dulu, nak tengok boleh settle down ke tidak. Dia macam nak berhijrah, migrate kan. Itu start datang tu kira dia hilang dah lah taraf. Ya, jangan kata masalah urusan kita terangkan balik. Urusan tu tak selesai, boleh jamak qasar tu kita terangkan ini. Baik. Kadzalika demikian juga inna wal iqamata aktsara min 4 ayamin. Dia kata demikian juga siapa yang berniat untuk iqamah lebih daripada min 4 ayamin, lebih daripada 4 hari. Au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadiya illa ba'da 4 ayam. Ataupun dia iqamah, dia menetap untuk satu keperluan. Untuk nak register, nak nikah luar kawasan ke kan. Lagilah dia kan nak nikah. Yang pentingnya dia jangka kan takkan selesai urusan tadi kecuali lepas 4 hari. Bilang siap-siap berapa hari kita nak buat urusan tadi. Ini betul dia. Bila balik pada asal, ini yang nama journey, ini yang panggil safar. Bila anda bersiap sedia nak keluar tu, periksa tayar kereta, periksa sekian, periksa tengok minyak cukup, charging go smart tag ada ke tidak. Ini betul anda safar. Mana anda prepare. Ada pun tiba-tiba keluar macam kan, tiba-tiba jadi musafir. Sebab apa? Sebab Sogo ada sale. Itu tak ada Baik. Sebab apa dia kata apa? Dia kata li'anna Nabi SAW, kerana Nabi SAW aqama bi Makkah fa shalla biha 11 wa 20 salatan yaksuru fiha. Kerana Nabi SAW iqamah di Mekah. Dia menetap di Mekah Dari mana dia keluar ke tanah haram tu kan, pergi ke Arafah ke, pergi Mina, Muzdalifah tu dianggap masih lagi dalam area Mekah. Masih lagi kawasan tersebut. Masih tanah haram lagi. Dia keluar masuk jalan macam tu kan. Okay, dia kata Nabi tinggal 10 hari kan. 10 hari dia solat 20 dia solat 21 solat diqasar padanya. Dan itu adalah kerana baginda li'adzalika annahu qadima subha rabi'ata. Kerana baginda sallam sampai pada subuh hari keempat, itu Zulhijjah. Yang sebut kan. Ini yang kata 4 hari tu. Sebab nanti kan lah hari ke-8 Nabi keluar ke Mina. Itu hari tarwiyah. Subuh 8 Nabi keluar balik. So orang kira kat situ jadi tajuk orang salam. Kenapa 4 hari jadi ukuran? Sebab itu paling lama Nabi stay. Kalau tidak nanti kan dekat Mina kan, Arafah just setengah hari. Muzdalifah sepanjang malam. Kemudian Mina ada 3 hari dekat situ. Jadi basically kalau kira paling lama yang Nabi stay tu yang hari first day sampai lah. Iaitu Nabi masuk subuh 4 hari keempat. Fa aqama ila yaumit tarwiyati. Lalu Nabi iqamah menetap di Mekah, tak keluar ke mana sehingga hari tarwiyah. Ini hari ke-8. 8 Zulhijjah Nabi keluar, fa shalla subha thumma kharaja, baginda solat subuh kena Nabi keluar. Sebab tu yang kira kan, Nabi masuk 4 kan. 5 6 7 8. Kan dia kira macam tu. So dia kata 4 hari ni Nabi sentiasa solat jamak qasar. Cuma yang macam afdaliyah dia, bila kita dalam keadaan macam tu, kita ada tempat kita stay, Nabi SAW kebanyakannya Nabi solat qasar. Walaupun para ulama kata kalau boleh qasar boleh jamak lah. Basically bila orang tu boleh qasar, dia boleh jamak sebab dia seorang yang musafir. So dia boleh jamak atau jamak saja atau qasar saja atau jamak dan qasar. So kalau dipilih macam Nabi punya perbuatan, itu lebih baiklah pasal Nabi SAW ketika itu menjaga untuk solat bersama dengan orang ramai. Nabi solat dengan orang ramai, tapi Nabi akan solat qasar lah. Yang mana penduduk Mekah akan solat penuh. So orang follow Nabi. Tapi kalau Nabi asyik jamak qasar memanjang, kecuali ketika hari Arafah lah. Hari Mina sebenarnya Nabi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu Nabi qasar je, Nabi tak jamak sebenarnya. Tapi orang kita Malaysia terbalik. Kat situ lah dia jamak. Dekat Mina tu orang jamak qasar. Kita tapi balik pada asal, tajuk statement dia adalah kalau boleh qasar, boleh jamak. Itu sebab dia. Adapun yang afdal, kalau orang tu boleh jaga keafdalan kan, dia boleh jaga yang aula,
Dia datang kat situ, tempat yang dia stay tadi kan, dia keluar masuk tadi, dia qasar je. Solat masih dalam waktu tapi qasar saja. It's better sebenarnya. Tapi kalau dia kata dia nak pilih untuk ambil pendapat yang kata boleh, ya pasal diri dia tu sebagai musafir masih tak hilang, sebab tu dia boleh qasar. Dia masih lagi seorang yang tidak bermukim. Maka dia boleh qasar. Okey. Faman aqama, maka siapa yang iqamah, menetap arba'ata ayyamin aw aqalla, ataupun kurang dari itu, misla iqamatihi sallallahu alaihi wasallam, seperti iqamah menetapnya Nabi SAW pada ketika di Mekah, itu paling pendek lah. Qasara, dia boleh qasar. Dia boleh qasar salat. Wa man zada, barang siapa lebih 4 hari, atamma, dia kena sempurnakan solat dia. Cukupkan 4 rakaat, mana yang 4. Tak boleh dia qasar. Ini betul. Sebab dia kata, kalau dia kata paling panjang kan, kalau orang tu boleh jadi jamak qasar tu adalah dalam keadaan macam ni. Kalau dia stay 4 hari, hari sampai, hari balik. Ni all 6 days ni dia boleh jamak qasar. 6 hari ni dia jamak qasar. Ni walaupun dia tinggal satu tempat je. Contoh dia tinggal Kota Baru, kampung tu je dia keluar. Dia tak keluar mana pun. Then macam ni. Ini biasa jadi pada cikgu-cikgu yang write paper exam. Diletakkan dalam satu hotel dan 2 minggu tak boleh keluar. Duduk dalam tu, makan minum semua dalam tu. Tak boleh keluar betul. Ni saya siapa cikgu-cikgu yang tanda kertas soalan periksa. So dia orang akan stay setempat lah. So hari sampai boleh jamak qasar, hari balik jamak qasar, hari stay. Kalau dia kata macam ni, memang dia berterusan jamak qasar. Tapi kalau kita tambah satu lagi, macam ni. Dan hari ini, hari masuk jamak qasar, hari balik jamak qasar, 5 hari stay ni kena solat penuh. Tak boleh qasar. Tidak boleh qasar, tidak jamak qasar. Itu yang kena betul faham. Lepas tu dulu, zaman dahulu kan, bila orang kita di Malaysia ni kan, bila pergi Mekah ni, tajuk fahaman berkenaan dengan perkara ni ada berlaku lah juga kan, bila dah dia tinggal kat Mekah lama kan, dah duduk diam kat Mekah kan, tak keluar-keluar. Tapi kadang-kadang sekarang ni keluar jugalah. Tempoh yang pendek dalam 10 hari, keluar ke sini, keluar ke sana, keluar ke sini, ke sana tu, dia dapatlah macam yang Nabi buat. Tapi rugilah kalau dia kata awak jamak qasar sedangkan awak berada di tanah haram, yang mana Masjidil Haram tu sendiri, solat dia menyamai 100,000 solat di masjid yang lain. Awak tinggalkan buat apa? Rugilah. Unless anda seorang yang hardcore Syafi'iyah, anda solat dalam bilik kerana tak nak solat dengan imam subuh kerana tak ada kunut. Memang anda gagal. Ini memang jenis gagal kan. Masuk belajar tak mau, tapi last sekali duduk dalam hotel, pergi solat subuh, kerana nak kunut, sanggup tinggalkan fadilat yang Nabi terangkan. Pelik kan? Boleh tanya balik, sunat ke wajib? Rukun ke tak? Sunat je. Lepas tu kemudian tak boleh tinggal. Kita mazhab Syafi'i. Apa benda kepelikan kan? Imam Syafi'i tinggal dengan sengaja. Ketika dia solat di Kufah kan, dia pergi ke Iraq, dia solat di masjid di mana dahulunya Abu Hanifah mengajar. Kemudian dia solat dalam masjid tersebut kan, dia memang tinggalkan kunut dengan sengaja. Sebelum orang tanya kenapa, dia kata kerana hormatkan tuan kubur ni, itu Imam Abu Hanifah, yang dia tak berkunut ketika subuh. Basic faham lah macam tu kan. Manakala Imam Syafi'i kata boleh tinggal, orang lain pergi gagal, kata tinggal, pergi solat balik pun ada. Saya tak pernah kena, Ustaz Sobri pernah kena. Dia solat, dia tak kunut kan. Tengok frame belakang, lepas beri salam, orang iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat balik. A'udzubillah minasyaitonirrajim kan. Ini masalah kan, kejahilan yang melanda umat kan. Tak nak belajar tak mau. Datang kelas tak mau kan. Jadi keyboard warrior rajin. Okey. Zakarahu Imam Ahmadu, ini disebut ini perkara ini oleh Imam Ahmad Barang siapa yang buat macam ni, dia kena buat sedemikian. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu anhu, aqamna bi Makkah ashran naqsuru salata. Kami iqamah di Makkah selama 10 hari dan kami qasarkan solat. Kami tinggal di Mekah 10 hari. Memang Nabi SAW telah saya sebut tadi, masuk 4 kan, 5, 6, 7, 8 keluar ke Mina. Kemudian bermalam di Mina, siapkan kemah untuk nanti tinggal 11, 12, 13 tu, siap-siapkan. Kemudian subuh, lepas solat subuh di Mina, Nabi bergerak ke Arafah. Gerak ke Arafah. Kan, hari ke-9 tu gerak pergi ke sana. Kemudian 9, kemudian petang 9 masuk malam 10 bergerak balik ke Muzdalifah. Kemudian duduk pergi Muzdalifah, pergi Muzdalifah, betul. Kemudian siang 10 tu pergi
tunaikan, melontar, menyembelih, bercukur di Mina. Kemudian Nabi terus balik ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian patah balik bermalam kan, untuk 11, 12 dan 13. So memang 11, 12, 13. 11, 12, 13. Nabi bermalam situ. Kan 14 Nabi patah balik ke Mekah. Kemudian Nabi keluar, masuk Mekah dalam ketika subuh. Kemudian sebelum subuh Nabi tinggal di situ, duduk di situ. Kemudian lepas solat subuh Nabi start keluar. 14, hari ke-14. Ini kita akan belajar haji Nabi, kita tahu kisah ni. So basically kalau kita nak fahamkan apa yang Nabi buat tu menjadi ukuran untuk orang yang dikirakan mukim tak mukim, masih boleh jamak qasar ke tidak, tengok kisah tadi. Ada orang yang kata selagi tak selesai tugas, dia kata boleh. Alasan dia katalah dulu Ibnu Umar 6 bulan jamak qasar. Saya ulang balik. Orang yang masuk pergi perang, dia tak sampai destinasi. Ini destinasi dia. Banyak Armenia, Azerbaijan ketika tu kan, nak ditakluk. Ini destinasi para sahabat. Ini destinasi mujahidin. Tapi selagi tak sampai, dia tak habis journey dia, faham tak? Kalau setahun dekat situ pun, 2 tahun sekali pun, dia masih tak sampai ke destinasi. Dia masih orang musafir lah. Dia dalam pergerakan, perjalanan. Sebab tu dia jamak dan qasar selama 6 bulan. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri, Imam Nawawi rahimahullah pun dia asingkan tajuk berkenaan dengan orang yang berjihad, ada beza hukum dia dengan orang yang merayau tak tentu pasal. Orang berjihad tadi, ini destinasi dia. Selagi tak sampai, selagi tu dia seorang yang musafir. Itu sebab dia. Adapun macam kita sekarang ni kan, dah sampai destinasi, cuma tak habis kerja. Kerja bukan tajuk dia. Awak selesai dah kerja awak kan. Sebab tu kira dulu siap-siap berapa hari nak tinggal. Berapa hari awak akan stay situ. Lepas tu kemudian bila dah settle nak keluar, itu tajuk lain. Tapi ketika waktu tu awak dah tahu berapa lama awak akan tinggal di tempat berkenaan. Okey, itu tajuk dia. Wa ma'nahu ma dzakarna, dan apa makna atau pengertian kata-kata Anas bin Malik ni adalah apa kami sebutkan. Memang saya ada bertekak dengan orang, bukan bertekak lah, kira student tu kata, tapi ustaz kan, ada ustaz kita kata, dia kata macam tu. Kan Nabi 10 hari jamak qasar. Saya pun terang balik, saya kata jamak qasar Nabi ni, kan yang Nabi qasar solat tu 10 hari tu, saya terangkan balik. Kaedah yang difahami oleh para sahabat dan difahami oleh para tabi'in selepas tu. Sebab tu kita yang idea selagi tak selesai kerja boleh jamak qasar at all tu masalah sebenarnya. Pergi luar negara kan, buat investment ke sebagainya, kemudian sepanjang duduk sana, sepanjang tu dia jamak qasar kan, duduk satu hotel je. Kalau dia pindah-pindah hotel tak apa lagi, kejap pindah sini, kejap pindah sana kan, tak apa lagi. Tapi bila kita stay macam tu, dan awak ada masalah di situ. Sebab tu kita tahu bila kita nak musafir, kita susun siap-siap waktu solat, apa yang kita kena kirakan. Jangan buat macam terkedah-terkedah, lepas tu kemudian sah ke tidak, boleh ada tak kita punya hak jamak qasar. Maksudnya anda tak buat homework sebelum keluar musafir kan. Makan apa, fikir. Nak naik roller coaster, fikir. Nak pergi taman ini taman itu, fikir. Solat awak tak fikir, masalah lah. Ini masalah Soalan, macam mana stay abang? Tak, soalan tadi kalau stay abang macam mana? Kalau dia kata saya nampak tak saya letak tangan saya tadi. Kalau abang kata seminggu macam ni. Mana abang punya hari stay 5. Saya tanya pula, abang stay macam mana? Adakah stay macam cikgu, write paper, exam, tak boleh keluar hotel? Jalan-jalan kita kira kalau jalan-jalan ada sekolah macam pasal Nabi keluar. Sepanjang 10 hari Nabi pergi. 10 hari tu kan saya ulang balik daripada Mina, Mekah ke Mina. Actually 6.5 kilo je. Ya, jadi dia jangan stay setempat je. Stay setempat dia macam Nabi kata duduk kat Mekah lah, duduk kat tempat hari je. 4 hari tu okey lagi. Tapi masuk 5 dah start hilang. Cuma tadi saya kata jangan kira hari datang, jangan kira hari balik. Hari tinggal. Ni kan 5 kan. Then awak kena esok tu kena solat penuh. Kalau tak keluar. Kalau dia kata hari ni duduk sini, tapi kejayaan hari ketiga pergi ke pendalaman kawasan sekian. Ini tengok ladang kuda. Lepas tu di sini sekian tengok ladang unta. Macam ni kan. Jadi maksud dia keluar tadi tu menyebabkan anda layak balik untuk menjadi seorang yang musafir. Itu maksud dia. Kenapa perbuatan Nabi? Ulang balik. Perbuatan Nabi. Pasal pergerakan Nabi paling jauh pun 10.
jalan, kalau jalan depan hotel tak jadilah. Kena tahu maksud dia, at least kita keluar daerah. Maksud dia kalau katakanlah macam kita dekat contoh macam section 10, U10 Shah Alam. Kita keluar ke section U8. Tu keluarlah tu. Dia ada journey, mesti ada pergerakan macam tu. Kalau dia kata dalam tu godek-godek main kekejar di belakang rumah orang, kat section tu juga, tak jadilah. Faham tak? Tu basic dia kena faham. Pasal itu sebab tu kita, bila anda nak layak diri anda sebagai seorang masih musafir, dan awak kena tahu apa dia awak keluar ke mana kan. Kalau saya kat keluar kan, kendurinya kita homestay kita sini. Rumah pak mertua kita yang ada kenduri tu sini. Jarak 5 kaki atau 10 kaki atau 20 kaki atau 100 meter. Tak keluar daerah, tak jadilah. Jadi kalau kita punya stay, katakanlah kita punya pak mertua punya kenduri tu dekat katakanlah Cuping. Kita tinggal dekat hotel di Arau atau Matai. Dan kita keluar daerah lah tu. The movement kita keluar masuk tadi dikira macam mana Nabi buat lah. Kalau orang kata itu kan haji. Kan benda ni hadiah Allah Ta'ala bagi. Yang kau tak nak bagi, awak tak nak ambil. Kenapa? Ini hadiah. Kan Nabi kata terimalah sedekah daripada Allah Ta'ala. Terimalah sedekah Allah Ta'ala kat atas kita. Cuma macam saya kena betulkan sesungguh, kes orang Malaysia lah 3 hari solat. Nak tinggal berapa? 2 tahun. 3 hari ni boleh lagi ni. Ni jaga sikit baik. Okey, dia kata apa? Li'annahu hasiba khurujahu ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu min al-ashri. Kerana dia Anas dia kira apa tahu? Dia mengira keluar dia ke Mina, ke Arafah dan apa sesudah hari ke-10 tu, semua sekali tu termasuk dalam kami diam di Mekah. Dia kira macam tu. Sedangkan dia tak duduk kat dalam Mekah aje. Diorang keluar pergi ke Mina, pergi ke sekian, walaupun jarak, saya sebut paling jauh pergerakan mereka adalah daripada Mina ke Arafah 10 kilo. Lain semua 6,5, paling tinggi 6,5. Yang tak patah ni, terutama zaman lepas PKP ni boleh je jalan kaki kan. Dulu kan payah kan. Kita sebenarnya kat Malaysia ni private transport ni banyak sangat. Ataupun lah transport kenderaan kita ni banyak. Yang pergi kedai dekat rumah pun naik kereta. Sebenarnya boleh jalan kaki je. Tapi dah terbiasa. Dia orang kuat jalan kaki tak boleh bincang lah. Dia jalan kaki teruk kan. Berlari, kita jalan kaki je. Dia lari 10 kilo. Terkejut kan. Tiap-tiap petang dia share. Lari sini. Tiap-tiap petang dia share. Lari ke sini, lari ke sana. Bismillah. Okay, tapi ala kulli hal benda tu sebenarnya ini kemudahan yang diberikan. Maksud dia macam ni, kalau anda kata ikut pada sunnahnya, anda kena buat macam tu. Ia bukan masalah anda suka kita kata mengambil kemudahan. Memang Nabi tunjukkan macam tu. Dan bila Allah Ta'ala bersedekah, kita terima sedekah Allah Ta'ala, ambil lah atas dasar itu, bukan dasar-dasar pemalas. Geng-geng yang tak suka pemalas. Ini pun nak kosor-kosor lagi. Sibuk, puasa lah penuh. Dia kata. Dia lupa sebenarnya Nabi tunjukkan sedemikian. Ini kita buat sebab sunnah, bukan sebab kerana mengejar kemudahan. Sebab memang Allah Ta'ala suruh bagi kita ambil. Sebagai hamba yang memang terhegeh-hegeh kepada apa yang Allah Ta'ala tawarkan, kita ambil. Itu sikap kita. Bukan sikap kita ni macam high and mighty, rasa macam besar diri, macam I don't need. Itu benda tu tak boleh buat dengan Allah SWT. Itu bukan sifat yang betul. Baik. Dia kata apa? Okey. Wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa arba'ati ayamin. Dan dia boleh qasar jika dia niat dia bermukim jika dia bermukim untuk keperluan tapi tanpa niat untuk menetap. Ini contoh macam kes yang Nabi pernah perang Tabuk 20 hari. 20 hari Nabi SAW duduk situ tunggu tentera Rom tak datang. So Nabi balik, pertempuran tak berlaku. Tentera Rom tak datang, Nabi balik. Tapi ketika stay dekat situ tunggu untuk pertempuran 20 hari. So para ulama kata itu yang paling, dia orang ambil apa extent yang Nabi buat. Walaupun ada pendapat yang kata kalau macam tu selama-lama lah. Dia kata kan, dia dekat sini kan. Wala yadri mata tangqadi, dan tu bila akan selesai. Urusan dia tak boleh selesai. Okey. Dia kata au hubisa zulman, ataupun dia ditahan secara zalim. Ditangkap secara zalim, bawa ke gua Tanamur ke. Ataupun disekat dengan hujan. Walau aqama sinin, sekalipun dia menetap di situ selama bertahun-tahun. Tapi dia tak nak tinggal situ, kena keluar balik. Okey, ni saya jumpa juga dekat Yaman dulu. Ada setengah-setengah
Yang jumpa tu tak tahu apa jadi. Dekat apa? Um, nak kata syekh dia bukan syekh. Tapi dia apa kira mempunyai apa? Ke keprihatinan agama yang kuat. Tapi dia saya pergi rumah dia. Dia solat jamak qasar. Dia solat dengan saya kan. Aku qasar Aku qasar, kau solat dengan aku tapi kau solat sendiri lepas ni, dia kata. Dia jamak dan qasar. Tapi dia kata apa? Pasal dia kata dia tak nak tinggal sini. Pasal ayat ni lah. Tak nak tinggal sini. Tapi anak dia sekolah situ. Anak sekolah situ kan. Ni kena faham juga ni masalah tak nak tinggal. Pasal awak datang kerana keperluan. Macam apa? Apa orang terkandas di Matarin ni rasanya lapangan terbang kot. Pasal dia ini buku kitab baru. Bukan hujan. Atau ditahan secara zalim ataupun di airport. Matar tempat-tempat apa ni. Mungkin Allah, tapi pasal kita kata benda boleh terjadi kan. Tertahan dan sebagainya. Tapi matar tak ada alip. Matar hujan kot. Ni saya check alip. Sekalipun tinggal bertahun-tahun dekat situ. So basic dia kata macam ni. Dia memang destinasi dia sana. Cuma dia tertangguh dekat sini. Dia nak keluar ni tapi tak boleh. Tertahanlah, terkurunglah sebagainya, tertangkaplah. Maka selagi dia macam tu dia boleh teruskan jamak dan qasar. Dia dikira sebagai orang yang tidak bermukim. Atau macam orang apa yang siapa cerita Mak Saleh yang tinggal dekat airport tu. Apa entah, tak ingat. Tom Hanks kot, kan? Duduk kat airport. Dia hilang pasport ke benda dah. Tak ada kereta, tak boleh keluar. Duduk situ. Keluar tak boleh, masuk tak boleh. Nak pergi naik kereta terbang pun tak boleh. Tinggal. Tapi memang kita tak nak tinggal situ, memang tak boleh tinggal situ pun. Ini basis yang kena faham lah. Yang sudutnya kadang dia kata macam tu berbeza dengan orang tadi. Macam tadi kawan tu, dia dah hijrah. Dia actually asalnya dia bekas mujahidin Afghanistan. Jadi bila dia orang Iraq, bila kerajaan Iraq buat keputusan kan, siapa-siapa yang masuk ke Afghanistan tolong mujahidin dahulu, dia akan dihukum, akan dia orang lari, tak balik ke negara asal. Ada yang balik, ada gigi Saudi Arabia, ada sekian, ada yang tinggal di Yaman. So dia ni yang kawan yang saya jumpa ni, dia Abu Umar Al-Faruq, dia gelar dia kan. Dia sebenarnya kenalan kepada salah seorang ustaz kita yang meninggal tu, Ustaz Helmi, yang jaga tahfiz Sungai Gabai, kan. Dia kenal dengan memang kenal, bahkan kita sembang tu dia kata lama aku tak sembang dengan sekian-sekian, apa jadi dekat kawan kita, dia kata. Pernah makan kat rumah sebagainya kan, mereka putus hubungan, tak dapat cerita. Tapi dia katanya tu, dia kata aku tak nak tinggal kat sini. Aku nak balik negeri aku, tapi negeri aku dalam keadaan macam ni kan, dia kata aku tak boleh balik. Maka sebenarnya itulah jamak qasar. Main solat kat rumah dia, saya solat kan, dia macam kan, dia kata, tapi dia ajak makan, kita pergilah. Tapi kefahaman dia macam tu. Solat Zuhur tu dia solat qasar 2. Dia solat 2. Dia solat 4, dia solat 2. Solat kat rumah dia. Tapi dia ada fahaman tadilah, macam dia rasa, tapi masalahnya dia dah tinggal. Kan dah tinggal kan, menetap dan sebagainya. Cuma dia kata aku apabila masa kalau boleh balik, aku nak balik, dia kata. Dia nak balik juga ke negeri asal dia, itu Iraq. Tapi selama tinggal tu dia tak ni. Maybe macam itulah, anak sekolah sini dah, menetap dan sebagainya, kahwin tempatan. Allah Allah kan. Tapi pada asal yang kita nak fahamkan tadi, memang kalau kita tak ada niat nak tinggal langsung kan, macam kita stranded, macam kes banjir kan, tertahan tak boleh gerak kan, nak pergi depan tak boleh, ke belakang tak boleh, jalan tutup kan. Kalau kata macam benda ni pernah jadi kes dekat Jalan Mongolia Beijing. Siapa cik boleh cari balik. Jam 2 minggu. Jam 2 minggu. 14 hari maksud saya. 4 hari 15 hari tu. Tak, saya cari nanti siapa depan ni buka internet tengok. Jam Jalan Mongolia ke Beijing. Berapa tahun lepas, lama dah. Waktu tu saya mengajar dekat SN Taklim lagi. Saya duduk kat SN Taklim lagi. Jadi Mongolia Beijing tu 2 minggu. Bukannya 2 minggu tu gitu-gitu tau. 2 minggu tu stay. Stop. Yalah, Allah Allah, mungkin pasal dulu tahun tak ada kereta banyak. Sebab kereta banyak kan, sebagainya semua buat kereta, last sekali kopi kau. Kan jam. Ni macam perjalanan ni lah, macam kadang jadi kat Jeddah ke Mekah. Asal pergerakan sepatutnya 45 minit je. Tapi bila jadi jam ketika musim haji, naik sampai ke 16 jam. Jarak tu je. 40 minit pun jarak. Hari ni 16 jam.
10 jam kena. Tak boleh masuk. Tunggu dalam bas. Kan. Itu kisah benar lah. Jadi kadang kata orang tu standard macam tu kan, tersangkut macam tu punya jam. Kadang-kadang 2 minggu ke sebagainya, dan dia masih lagi tak kira sebagainya, walaupun dia duduk kat situ. Dia duduk kat situ kan, tak bergerak, stesen kat situ. Tapi dia dikira sebagai orang yang belum lagi sampai destinasi lah. Itu sudut asal. Pasal dia memang dalam perjalanan, dia tertangguh perjalanan dia untuk terus kerana sebab tertentu. Okey. Walau aqamasin sekalipun dia menetap dekat situ selama bertahun-tahun. Qala Ibn Munzir, berkata Munzir, ajma'u ala anna al-musafira yaksuru ma lam yujma' iqamatan. Ma yujma' iqamatan. Dia kata mereka itu para ulama bersepakat bahawa seorang musafir ni qasar solat semana tak disepakati dia telah iqamah. Kalau kita kata ini semua sepakat, dia dah dikira iqamah, dia menetap, dan dia tak boleh dah. Tapi kalau selagi dia tak disepakati bahawa dia telah menetap di sisi ulama, maka dia masih jamak dan qasar. So, mungkin kawan tadi tu dia pegang pendapat tu lah. Tapi memang pelik lah kan. Dia kahwin semua dan sebagainya kan. Bukan tinggal bini. Agaknya macam dalam kepala dia, kalau kahwin sekalipun, besok sepadan buka, dia balik macam tu juga. Wallahualam kan. Memang ada orang macam tu. Dia kalau sisi orang Arab punya cara muamalah keluarga lain banding dengan Melayu. Orang Arab dia kata tak kisah macam tu, kahwin lah. Kalau tak, cerai lah. Dia cakap yang tu je. Bagi diorang benda tu selamba. Orang Melayu kita ni sensitivity banyak sikit. Jadi tak lah, tak jadilah fikir banyak kan. Orang Arab dia macam tu je. Dia yang tu kan tawakal kuat. Dia macam cara dia punya sifat. Kita nak fahamkan sifat dia, tengok macam mana seorang lelaki tegur Nabi ketika mana Nabi SAW cium cucu dia. Kan dia kata dengan Nabi, dia kata, kau cium anak engkau? Itu Arab yang asal punya perangai. Kau cium anak engkau? Kan? Nabi kata ya kan. Bahkan Nabi boleh kata pada dia, Nabi kata pada siapa yang tak belah kasihan takkan dikasihani. Nabi sebut pada dia macam tu. Nak fahamkan. Pasal dia punya idea tadi lain. Dia cara hidup orang lain. Memang betul lah, macam itu tu ada dulu saya ingat, saya sebut berkali kisah ni. Dalam radio Arab, dia diceritakan berkenaan kadang-kadang merosakkan keluarga Arab ni. Sebenarnya lah kadang-kadang movie je, television, benda-benda macam ni kan, merosakkan. Sebab dia orang bawa masuk culture baru, cinta cara baru kan, macam cinta Korea, cinta sekian kan. Pasal orang Arab dia sayang bini dia dengan bawa makanan banyak. Ambil kau kan. Bawa balik rusa kau ambil kau kan. Jadi bini dia cakap, suami aku sayang kan. Dia kami perap. Kami seko. Okay. Dia bawa dia letak kan. Bila letak tu, memang bini dia rasa sayang lah. Dia sayang macam tu. Dia bukan sayang jenis style macam gigit bunga ros, macam style Juliet, tak. Tak kenyang tengok bunga ros tu. Dia beza tak. Jadi dia kata kadang-kadang, benda ni betul, fakta pun. Baru ni bila dalam 2 tahun lepas kot, ketika tahun lepas, bila Jais buat perangkaan kan, punca perceraian kan, kadang benda tak logik kan. Tak bagi bunga, tak sambut birthday, tak sambut anniversary, tak sekian, sebab dia tengok movie. Lepas tu drama Melayu, tengok drama Melayu tu kan elok je kan, tak gaduh-gaduh. Tiba yang ni gaduh-gaduh kan. Dia tahu cerita balik tu, cerita tu kan tipu. Drama tu kan tulis rekaan semata-mata, tak ada kaitan hidup dengan mati. Yang awak percaya buat apa? Benda-benda macam ni menjadikan masalah sebenarnya dalam masyarakat. Seorang Arab dia cara romantik dia, cara dia tunjukkan dia sebagai orang kata sayang bini dia, kadang bagi makan banyak tu, dia kata itulah dia cara tunjukkan dia sayang. Tapi berbeza dengan masyarakat lain, dia bila masuk idea tadi jadi lain lah pula. Saya kata sebut tadi kan macam Arab kan, dia macam kahwin cerai-cerai selamba-selamba dia je. Ini kisah benar lah. Bukan masalah tu, pasal dia bagi dia orang benda tadi macam tak dengan jodoh. Aku jodoh dengan orang lain, dia macam tu je, direct je. Tak ada sikit pun rasa masalah. Hatta kalau zaman Nabi hidup dulu pun, macam Fatimah binti Qais, berapa kali dia kahwin dengan sekian, lepas tu cerai, lepas tu kahwin dengan sekian, dia cerai, kahwin sekian, berapa kali kan. Sampai dengan Usama bin Zaid pun, Nabi tawarkan suruh ambil Usama bin Zaid untuk jadi suami dia. Dia kahwin dengan orang ni cerai, dia kahwin dengan ni cerai. So basically benda tersebut tak ada masalah pada masyarakat Arab. Tapi dalam kita ni dia kecoh lah kan, tajuk besar sebagainya. Sebab tu kena tengok balik. Dia lain sikit cara pemikiran. Baik. Okey, persoalan kelima. Okey, jadi masa sekali mana orang tersebut tidak disepakati untuk sebagai seorang yang bermukim, maka dia boleh jamak dan qasar.
So jadi maksud dia kena fahamlah apa yang menjadikan dia bermukim. Apa jadikan anda bermukim, kena faham betul-betul. Barulah anda boleh tahu boleh jamak qasar ke tidak. Dan selagi anda tak faham tajuk tu, selagi itulah anda ada masalah. Dan balik pada asal yang kita mukim tadi, berdasar perbuatan Nabi SAW, banyak para ulama letakkan 4 hari. Even to stay more than 4 days, maka anda jadi seorang mukim. Jadi kurang daripada tu, anda tak ada masalah. Anda buatlah. Dan kemudian kalau dia kata anda keluar masuk sebagainya, berterusan 2 hari duduk sini, 3 hari duduk sini, kemudian lompat sini, maka selagi itulah anda dikira sebagai seorang yang musafir. Baik. Al-mas'alatul khamisatu, persoalan yang kelima. Al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus salati. Persoalan kelima, keadaan-keadaan yang wajib ke atas seorang musafir di dalamnya untuk menyempurnakan solat. Cukupkan jumlah daripada 2 jadi 4. Tak boleh dah solat 2. Kenapa? Dia kata kat sini hunaka suwarun wa halatun. Di sana ada terdapat bentuk-bentuk dan juga keadaan-keadaan tustasna min jawazil qasri, yang dikecualikan daripada pembolehan untuk mengqasarkan solat fis safari, ketika musafir pun. Tengah musafir ni. Tapi kita terkena jadi macam salah satu di antara keadaan ini, maka kita tak boleh solat qasar. Minha antaranya idza tamma al musafiru bi muqimin, bila berimamkan seorang musafir dengan seorang yang mukim. Bila berimamkan seorang musafir ni, dia patut ada qasar 2, tapi dia imamkan, dia jadi makmum kepada seorang yang mukim. Seorang yang mukim. Maka kita fayulzimuhu itmam, maka dimestikan dia ni mencukupkan jumlah solat. Kena tamam, tak boleh dia qasar. Walaupun saya pernah tengok sekali dekat KLIA. Saya tengok depan mata saya lah. Pasal benda ni, orang tu dia solat, orang yang solat dekat airport tu tak semuanya musafir, mungkin staff dan sebagainya. So dia dah niat nak solat qasar pasal nak musafir ni, datang-datang dia tolak orang jadi imam. Itu tak salah awak lah, datang orang janganlah suruh jadi orang yang imam. So tolak orang jadi imam, orang tu solat 4. Bila tasyahud awal tu kan, kawan ni dah siap dah. Bila kawan tu panggil Allahu Akbar, dia pun nak bagi salam, dia keluar. Dia solat pasal dia kata saya niat 2, saya tak niat 4. Ni yang salah dia. Tak boleh. Balik ni ada tajuk dia. Pertama sekali kenapa? Kenapa tak boleh? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, akan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, hanya dijadikan imam untuk diikuti. Imam jangan untuk dia. Mana apa imam buat, kita kena buat. Dan kadang yang kedua ni, waliqauli ibn Abbasin, kena kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lamma suila, apabila dia ditanya anit itmami khalfal muqimi, untuk mencukupkan jumlah solat di belakang seorang mukim. Kata Ibn Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim. Itu sunnah Abil Qasim. Itu sunnah Abil Qasim. Dan perbuatan para sahabat sendiri ketika mana di Mina, yang kes di Arafah, kes Uthman bin Affan, dia solat 4-4. Dia solat 4-4. Dan ketika itu para sahabat yang ikut, dia ikut. Cukup kan? Tak ada qasar dan jamak, tak ada. Dia tak ada buat maksudnya tu. Dia kena bagi salam bersama dengan imam. So imam bagi salam. Jadi maksud dia macam Ibn Mas'ud kan, ketika tu dia memang ikutkan pada dia memang tahu Nabi solat 2 Zuhur 2 Asar. Dan di Arafah. Kan Abu Bakar pun 2 Zuhur 2 Asar. Umar pun 2 Zuhur 2 Asar. Tapi Uthman bin Affan pada zaman dia buat solat 4-4. Para ulama cuba reasonkan kenapa. Ada yang kata kerana dia nak tunjuk pada orang ramai benda tu harus, ada kata sekian. Tapi ada yang kata kerana dia rasa diri dia adalah orang Mekah, sebab harta benda dekat Mekah pun banyak. Dia kaya sangat. So jadi bila dia kat sini pun dia ada harta, sini pun ada harta. Sini ada rumah, sini ada rumah. So dia anggap diri dia orang tempatan. Ada yang kata tentang masalah kahwin, kata dia kahwin orang tempatan, Wallahualam. Tapi yang pentingnya dia buat. Bila dia buat tu, semua para sahabat Nabi macam Ibn Mas'ud, bila ditanya berkenaan perbuatan Uthman, kan dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia istirja. Tapi lepas tu orang tanya dengan dia, kau solat berapa? Dia kata 4-4. Dia kata kenapa tak buat jemaah lain ke, solat 2 je? Dia tak boleh, Nabi tak bagi. Sebab imam jadikan untuk diikuti, so dia tak buat macam tu. Basic dia kalau dekat situ kan, Osman buat 4, para sahabat pun ada tauladan tadi, dia buat 4, tak ada seorang pun langgar. Tak ada seorang buat jemaah lain, tak ada.
Sebab tu macam idea tadi kan kata kita kita macam solat dengan imam tu kita dia tasyahud awal, dia bagi salam, dia nak bangun, dia bagi salam, kemudian kita bangun balik solat lagi dengan dia, dengan imam tadi. Dua lagi pasal kita jamak. Tak ada daripada petunjuk para sahabat. Kalau idea tu ada sekalipun tidak bertepatan dengan sunnah. Benda tu just timbul idea. Dan dalam perkara ni kita pegang balik pada asas. Para ulama tadi, Hatib Ibn Taimiyah sendiri pun, Ibn Qayyim ke, diorang tidak maksum. Dan diorang boleh interpret pada kita, boleh tersilap. Tapi kita ada panduan. Kalau para sahabat tak ada panduan, dan kita boleh bincang. Apa dia buat dia, kita kata boleh kita ambil consideration. Tapi bila ada Ibn Abbas kata itu sunnah, Abil Qasim, habis lah. Kan? Ni pasal kita dah ada perbuatan pun zaman dia. Dan Nabi sendiri ketika mana dia jadi imam kan, dia kata aku orang yang kami ni kaum yang musafir. Orang sempurnakan. Dia jadi imam. Basically kalau orang lain jadi imam ke atas baginda Sallam, jadi macam kisah Osman tadilah. Para sahabat ikut. Dia cukupkan 4 walaupun diorang musafir. Diorang musafir. Osman ada idea lah apa dia ada idea, tapi yang ramai-ramai tadi tetap solat 4 ikut Osman walaupun diorang musafir. Diorang tahu diorang musafir. Diorang layak untuk solat 2. Tapi as long as Osman dah solat 4 sebagai imam yang ada, so dia ikut. Ni benda-benda yang kita kena faham. Hatta macam kes yang kadang-kadang saya tegur, saya sebut tu kan, orang-orang yang kadang-kadang belajar sunnah ni, kadang dia pergi masjid kan, imam kunut, dia kata tak kunut. Ni masalah jugalah, sama aja kan. Awak jadi ikut imam, ikutlah, apa masalah dia. Orang kata tapi ada ulama ni kata bid'ah, saya kata la haula wala quwata illa billah kan. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kata, kalau imam tu buat, kau buat. Tak boleh kita canggah imam. Itu asas basic dia. Kalau anda kata kita gagal nak tunjuk kat sini kan, macam mana awak tak pergi masjid dan sebagainya, alasan kerana dia ada kuat kunut, buat bid'ah dan sebagainya. Benda tu khilaf. Dia ada benda yang memang bid'ah, ada khilaf. Dan masalah bila sebut tentang khilaf tentang bid'ah tu kan, rujukan dia kata bid'ah, wahai anakku ini bid'ah, kita fahamkan balik kan. Ketika sahabat tu ditanya, itu dia seorang sahabat, dia ditanya oleh anak dia tentang perbuatan orang ramai ketika itu. Dia kata pada anda bid'ah. Kata dia seorang bid'ah. Dia cakap macam tu. Anak dia tanya dia, perbuatan orang ramai, maksud dia orang ramai ketika tu buat ke tak buat? Orang ramai tengah buat ke? Tengah buat lah. Dia cakap seorang, kita boleh jadikan ini alasan mana semua sekali kita tolak. Tak boleh macam tu. Tak adil lah kan. Tak adil kita kata sedemikian. Sebab tu kita kata bila ambil khilaf lah. Itu saya sebut. Ini yang saya sebut tadi. Tak faham saya cakap apa. Saya cakap itulah. Saya kata imam kunut, kita kunut sekali. Imam angkat, kita angkat. Kalau ikut kepada tajuk hadis Nabi, ya batal. Sebab bila imam buat, kita buat, kita batal. Kalau imam, contoh macam imam tu, dia sujud sahwi. Kerana dia rasa macam solat dia tak cukup. Kita jadi makmum, kita rasa betul cukup. Kita tak sujud bersama dia, batal solat. Sebab asas Nabi kata, innama ju'ilal iman liyutamma bihi. Iman jangan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Wa idza qara'a fa ansitu, atau idza qala wal dhalin qulu amin. Nabi sebutkan tertib untuk jadi makmum. Sebenarnya tu yang tak boleh kita langgar. Sebenarnya. Balik kalau anda kata orang tu belajar mana sekalipun, kalau dia tak faham bab ni masalah. Adalah kan jadi saya sebut kan, mengajuk. Nak bertekak rajin, tapi bila kalah tak datang kelas lah. Bukan itu. Bukan budak tu tak ada bukan. Ni dekat lain kat Yayasan Taklim. Macam mana? Ya, betul. Boleh, kita sambunglah jamak kita, sambunglah lepas tu. Apa yang kita nak jamak lepas tu kan, kita kosar lah. Kita tak berimam dengan dia dah. Kita bangun balik, kita lepas solat tu kita bangun balik. Cuma yang ada khilaf tadi masalah kalau Jumaat dengan Asar. Boleh ke tidak? Itu yang ada khilaf. Pasal ikut perbuatan Nabi tak pernah buat. Pasal Nabi tak pernah solat Jumaat ketika musafir. Ketika musafir Nabi tak pernah solat Jumaat. Tapi bila kita zaman kita sekarang ni, kita pergi tempat-tempat kita pergi, ada masjid dan sebagainya, orang Jumaat dekat situ. Jadi para ulama kata kalau kita boleh dengar, kita kena pergi solat lah. Azan berkumandang, takkan nak makan lauk dengan kedai kan. Makan lauk, makan rucanai kan, makan sekandar. Kan, sekandar. Asal aku gelak. Bukan, nasi kandar ke satu kedai je lah. Banyak kedai lah. Banyak kedai kan. Kat tempat kita orang nama Rahmat Bistro. Lagi sedap.
Okay. So jadi maksud dia kalau makan kan, dengar azan kena pergi. Cuma kat situ soalan timbul lah, dia kata apa? Boleh tak jamakkan antara solat Jumaat dengan asar? Jumhur Hanabilah tak boleh. Alasan ni sebab Nabi tak nak buat. Tapi bila geng-geng Syafi'iyah tanya balik, dia kata kalau hujan boleh tak jamak Jumaat dengan asar? Dia kata boleh. Boleh. Buat Jumaat dia kata boleh. Buat musafir tadi. Sebab balik pada asal jamak yang sekarang ni kan, yang ketika hujan lebat dan sebagainya kan. Hujan memang dibuat perbuatan tersebut. Cuma macam kes tadi lah, masalah dia kalau dia kata jamak Jumaat dengan asar, boleh dikatakan hampir semua kata sepakat boleh. Tapi soalan bila kita kedua, jamak Jumaat dengan asar kerana musafir, tu dia ada khilaf. Syafi'iyah kata boleh, yang Hanabilah kata tak boleh. Alasan Hanabilah kerana Nabi tak nak buat. Sebab balik pada asal Nabi tak pernah solat Jumaat ketika musafir. Tapi dari segi masalah bila tanya balik soalan tu, yang hujah diorang ni balik lah. Dia lawan balik, dia kata kalau Jumaat dengan asar kerana hujan, boleh pula. Jadi orang pakai lah. So basically kita solat lepas daripada solat bersama imam tadi, kita nak solat penuh ke solat qasar ke tak ada masalah. Yang penting kita boleh jamakkan solat tersebut. Baik. Okey. Kedua, idza tamma biman syakku fihi hal huwa musafirun aw muqimun. Bila orang tu berimam dengan siapa yang dia ragu-ragu, adakah orang tersebut musafir atau mukim? Kita pergi belakang tu kan, kat R&R contohnya kan. Fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin, maka apabila seorang tu masuk dalam solat di belakang seorang imam, wala yadri ahwa musafirun aw mukim. Dia tak tahu imam ni musafir ke musafir ke mukim. Ka yakuna fil matar wa nahwi, sebagai contoh dia di airport dan seumpamanya, fa inna yalzimuhu itmam al-itmamu. Dimestikan dia untuk apa? Cukupkan rakaat. Kena cukup. Walaupun tiba-tiba ternyata kawan tu memang qasar. Tapi pasal awak tak tahu dia apa? Awal-awal awak niat 4 terus. Kita datang tu 4. Tu kadang-kadang kalau dekat air kan, kalau rasa was-was tu, solat sendiri je lah. Sini pasal balik pada asal kan, tempat tadi memang tak dimestikan jadi imam pun. Orang berjemaah tak wajib, bukan masjid kan, walaupun surau tu disediakan, tapi pekerjaan ada pun solat situ juga. Kalau silap nanti kan ini was-was saja, maka anda kena niat 4 terus daripada mula, confirm 4. Tak ada macam kalau dia bagi salam aku bagi salam, tak ada. No such thing. Kerana apa? Li'anal qasra la budda lahu min niyatin jazimatin. Kerana qasar ni tak boleh tidak mesti ada niat yang jazam. Dia tak boleh niat agak-agak. Kalau ni tak ada. Amma ma'tardudi fa innahu yutimmu. Adapun bersama dengan teragak-agak, maka orang yang solat tadi mesti menyempurnakan solat dia, tak boleh qasar. Kemudian, ketiga, idza dzakara salata hadarin fis safari. Apabila dia teringat solat ketika tak musafir, hadir dan dia dawan safar hadara hadir, maksud dia tidak musafir. Okey. Jadi dia teringat solat ketika tak musafir, ketika dah musafir. Karajul musafirin fi asna'i safarihi tadhakkara annahu shalla zuhra fi baladihi biwair wudu'in. Contoh ketika dalam perjalanan musafir, seorang lelaki musafir dalam perjalanan dia teringat bahawa dia solat zuhur di negeri dia, di tempat dia asal tadi, biwair wudu'in, tanpa wudu'. Alamak, wudu' dah batal rupanya kan. Au tadhakkara salatan faitatan fil hadari, atau dia teringat solat yang terlepas ketika dia tak musafir tadi. Tak solat rupanya asar tadi. Tapi dah sampai airport dah. Sampai airport sedar. Kan. Kan. Maka di sana dia kata huna yalzimuhu an yusalliha tamatan. Di sini dia kena solat berkenaan dalam keadaan cukup. Dia tak boleh qasar. Pasal safar dia tadi, solat yang ketika dia musafir tu yang boleh dikira. Yang dia dah keluar daripada perkampungan dia, itu jalan. Adapun solat yang ketika dia di tempat dia tu, maka tak boleh. Dia ketika musafir pun dia teringat, dia kena tunaikan penuh. 4. Tak boleh dia solat 2. Sebab balik pada asal solat tu memang dah diwajib ke atas dia dalam keadaan tidak musafir. Maka dia kata okey. Liqaulihi, kerana sabda baginda sallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha.
barang siapa yang Nabi kata dalam barang siapa yang tidur daripada solat ataupun terlupa akan solat, maka solatlah solat berkenaan apabila dia teringat solat tersebut. Yakni yusalliha kama hiya. Solat berkenaan macam ia. Pasal solat tu ketika tak musafir